Engine two-stroke spark ignition engine ialah salah satu enjin spark ignition, tapi dia berbeza dengan enjin 4-stroke. Yang mana kalau enjin 4-stroke ni dia ada 4 stroke, enjin 2-stroke dia hanya mempunyai 2 stroke saja. Apa yang dimaksudkan dengan 2-stroke, apa yang dimaksudkan 4-stroke? Okey, kita pergi satu persatu. Untuk enjin 2-stroke ni, dia complete the process cycle in one revolution of the crankshaft. Maknanya crankshaft untuk berpusing satu pusingan sahaja untuk enjin 2-stroke. Okay, manakala untuk enjin 4-stroke dia mempunyai 4 stroke yang berbeza, itu intake, compression, power and exhaust. Manakala dari segi pergerakan pusingan crankshaft, dia mempunyai 2 pusingan crankshaft untuk completekan satu cycle proses. Okay, what is the difference between 4-stroke and 2-stroke engine? Okay, kita tengok sebenarnya engine 2-stroke dan 4-stroke ni dia banyak beza. Yang pertama dari segi revolution yang saya cerita tadi, yang mana untuk engine 2-stroke dia hanya mempunyai satu revolution sahaja of crankshaft per cycle, manakala engine 4-stroke mempunyai 2 revolution of crankshaft per cycle. Okay, dari segi torque, engine 2-stroke can generate high torque compared to 4-stroke engine. Dan untuk 2-stroke engine dia tidak mempunyai valve, dia hanya mempunyai inlet port dan outlet port. Bermakna engine 4-stroke dia ada valve, iaitu inlet valve dan juga outlet valve, intake valve dan exhaust valve. Untuk 2-stroke engine dia memerlukan hanya flywheel yang ringan berbanding 4-stroke engine mempunyai flywheel yang lagi berat. Engine 2-stroke mempunyai low thermal efficiency berbanding 4-stroke mempunyai high thermal efficiency. Okay, dari segi power to the weight ratio, 2-stroke mempunyai nilai yang lagi tinggi berbanding engine 4-stroke. Engine 2-stroke ni dia lagi ringan berbanding engine 4-stroke kerana dia komponen yang kurang. Bila komponen kurang, dia berat, dia lagi ringan. Okay, dalam topik ni juga kamu kena tahu ataupun boleh at the end of this course or this chapter kamu kena tahu explain the working principle at the 2-stroke or 4-stroke engine. Okay, untuk 2-stroke engine dia ada beberapa proses, yang mana dia segi daripada yang pertama ada intake, ada increase compression, dia ada transfer, ada compression and power dan juga exhaust. Okay, kita pergi satu persatu. Okay, semasa intake, okay, kita tengok. Okay, kita tengok pada gambar rajah ni. Pada engine 2-stroke dia ada 2 bahagian, iaitu ada bahagian compression pada bahagian atas dan pada bahagian bawah dia akan berlakunya proses intake. Okay, kita pergi pada bahagian bawah dulu. Pada intake, semasa intake, udara dan campuran udara dan bahan api akan masuk melalui intake port. Okay, udara dan bahan api tadi akan masuk melalui intake port, masuk ke dalam crankcase pada bahagian bawah ni. Kemudian piston akan naik ke atas, itu daripada BDC ke DC. Apabila piston ni bergerak naik daripada bawah ke atas, dia akan menyebabkan bahagian bawah ni menjadi low pressure. Sebab itulah dia akan sedut masuk air-fuel mixture ke dalam bahagian crankcase. Okay, kemudian apabila piston sampai ke TDC, DC akan berlakunya crankcase compression, yang mana piston start turun. Bila piston start turun, udara air-fuel mixture yang berada pada bahagian crankcase tadi akan dimanfaatkan oleh piston tersebut. Pada masa ni, port ni akan tertutup. Bila port tertutup, air-fuel mixture dalam ni akan dimanfaatkan. Kemudian, setelah piston memanfaatkan udara dalam crankcase tadi, piston akan start naik. Bukan piston akan start naik, piston akan turun lagi. Semasa dia turun, dia akan menolak compress air-fuel mixture dalam crankcase ni
akan melalui transfer port pada bahagian tepi dinding enjin ni. Dalam keadaan ini, fuel mixture daripada bahagian bawah akan transfer ke bahagian atas, combustion chamber pada bahagian atas. Ni kita panggil dia transfer. Okey, pada masa yang sama, apabila udara fuel mixture tolak naik ke atas, dia akan menolak keluar gas exhaust yang berada pada bahagian combustion chamber tu tadi. Dia akan menggantikan tempat exhaust gas, replace. Dia akan replacekan exhaust gas pada bahagian combustion chamber. Okey, kemudian piston akan naik kembali ke atas, dan pada masa ni fuel mixture yang telah berada pada bahagian atas tadi akan dimampatkan. Ni kita panggil dia process compression. And then selepas piston menghampiri TDC, spark plug akan ignite kan fuel mixture tadi dan berlakunya proses power stroke. Okey, so begitulah cerita macam mana berlakunya operation of two-stroke engine. Start daripada intake stroke, kemudian crankcase compression, transfer, kemudian pergi kepada compression of fuel mixture dekat combustion chamber, kemudian melalui proses power, and then last sekali adalah exhaust. Okay, untuk operation of four-stroke engine ada 4 stroke yang akan berlaku untuk completekan satu cycle of four-stroke, iaitu yang pertama adalah intake stroke, kedua compression stroke, ketiga adalah power, dan last sekali adalah exhaust stroke. Okay, yang pertama kita pergi dulu kepada intake stroke. Okay, pada intake stroke ni apa yang berlaku, kita kena tengok pada 3 benda sebenarnya. First, keadaan piston, yang kedua adalah valve, dan ketiga adalah apa yang berlaku di dalam combustion chamber. Okey, 3 perkara ni kamu kena tahu untuk di-explainkan bagi setiap stroke. Okey, untuk intake stroke yang pertama, piston. Kita pergi pada piston dulu. Apa yang berlaku kepada piston semasa intake stroke adalah piston bergerak daripada TDC. TDC ni adalah top dead center, iaitu pada bahagian atas sekali yang mana piston tu akan berada, dan pada bahagian bawah sekali piston tu berada, kita panggil dia sebagai BDC, bottom dead center. Okey. Piston dia start move atau bergerak daripada TDC, dia akan turun kepada BDC. Okey, bila piston turun saja daripada TDC, kita akan, so pada masa tersebut bermulalah intake stroke. Kemudian pada masa yang sama, exhaust valve akan berada dalam keadaan tertutup, manakala intake valve berada dalam keadaan terbuka. Okey, pada masa ni fuel mixture akan enter the combustion chamber. Okay, so selesai untuk intake stroke. Kemudian semasa compression stroke, apa yang berlaku? Piston bergerak daripada BDC ke TDC, dan valve pula, kedua-dua valve berada dalam keadaan tertutup, dan fuel mixture di dalam combustion chamber tu tadi akan dimampatkan. Okay, and then power stroke. Okay, pada power stroke ni, kedua-dua piston akan mula bergerak daripada atas ke bawah setelah berlakunya ignition dan combustion. Okay, dalam keadaan yang ni, kedua-dua valve berada dalam keadaan tertutup, manakala apa yang berlaku di dalam combustion chamber adalah spark plug akan ignite kan, akan spark, menghasilkan spark dan akan ignite ataupun akan menyalakan fuel mixture tu tadi, dan berlakunya pembakaran ataupun combustion. Yang mana combustion yang terhasil ni lah yang akan menolak piston engine ni turun daripada TDC ke BDC. Dan last sekali adalah exhaust stroke. Exhaust stroke ni, piston ni bergerak daripada daripada BDC ke TDC, yang mana piston bergerak daripada bawah
ke atas, dan pada masa yang sama kedua-dua intake valve tertutup dan exhaust valve terbuka. Jadi bila piston naik ke atas ni ada gas exhaust. Jadi piston ni akan tolak gas exhaust ni keluar melalui exhaust valve. So complete lah keempat-empat stroke bagi enjin 4 stroke enjin. Okey, bagi enjin 4 stroke combustion ignition engine ataupun nama lain enjin 4 stroke diesel engine, operation dia lebih kurang sama saja dengan enjin 4 stroke spark ignition, cuma dia berbeza semasa intake dan juga semasa power. Yang mana semasa intake bagi enjin diesel, apa yang berlaku adalah yang memasuki combustion chamber tu adalah udara sahaja. Bermakna kalau SI engine atau petrol engine yang masuk ke dalam combustion chamber adalah air fuel mixture. Tapi engine diesel ni yang masuk semasa intake stroke hanyalah udara sahaja. Okey, dia sama saja dengan petrol engine tadi. Pergerakan dia, piston bergerak daripada TDC ke BDC, manakala intake valve terbuka, exhaust valve tertutup. Okey, ini adalah untuk intake stroke. Kemudian untuk compression stroke diesel engine pula, kedua-dua valve tertutup dan piston bergerak daripada BDC ke TDC. So pergerakan piston ni akan memanfaatkan udara pada bahagian combustion chamber tu tadi. Ingat dia akan memanfaatkan udara sahaja, bukannya campuran udara dan bahan api. Okey, kemudian apabila udara telah dimanfaatkan, dia akan pergi kepada power stroke. Yang mana power stroke ni, apabila piston sampai sahaja kepada TDC, selepas compression stroke tadi, piston akan naik pergi kepada TDC. Okey, sampai saja piston kepada TDC, injector akan inject diesel fuel dia akan injectkan diesel fuel, akan dipancitkan ke dalam udara yang telah dimanfaatkan tadi. So apabila udara dia terima bahan bakar, bahan api diesel tersebut, dia akan menghasilkan pembakaran, penyalaan, dan seterusnya akan berlakulah pembakaran. So apabila pembakaran berlaku, piston ni akan ditolak turun ke bawah, iaitu daripada TDC ke BDC. Dan last sekali adalah exhaust stroke. Exhaust stroke ni sama sebiji macam explanation of SI engine, exhaust stroke SI engine. Apa yang berlaku, piston bergerak daripada BDC ke TDC, exhaust valve terbuka dan piston tu akan tolak gas exhaust keluar melalui exhaust valve.